Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan anak-anak ustaz dalam keadaan yang sihat. Hari ini kita akan teruskan dengan perbincangan pendidikan Islam tahun 1, Akidah Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Baiklah anak-anak ustaz, cuba kita lihat pokok yang tumbuh dengan subur itu. Pokok yang subur itu menghasilkan buah yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan. Selepas itu kita lihat kepada penciptaan matahari. Matahari memberi cahaya untuk kepentingan manusia, tumbuhan dan haiwan. Matahari membekalkan tenaga cahaya yang membolehkan manusia dan haiwan melihat. Matahari juga membekalkan tenaga cahaya bagi tumbuhan hijau, membuat makanan untuk hidup dan seterusnya menjadi makanan untuk manusia dan haiwan. Anak-anak ustaz, sekarang cuba kita lihat pula pada penciptaan cacing. Walaupun cacing itu bersifat lemah dan kecil, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan rezeki. Bahkan cacing yang kecil itu turut membantu menyuburkan tanah. Tanah yang subur membantu tumbuhan untuk hidup dan seterusnya menjadi sumber makanan kepada manusia dan haiwan. Okey, apakah yang boleh kita kaitkan dengan tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini? Baiklah, apa yang kita bincangkan sebentar tadi ialah berkaitan dengan asma ataupun nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tumbuhan, matahari dan cacing ini adalah bukti pemurah dan penyayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua makhluk di muka bumi ini. Pernahkah anak-anak ustaz mendengar dan mengetahui tentang nama-nama Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah antara 99 nama Allah yang perlu kita ketahui. Nak tahu lebih lanjut? Teruskan menonton dan meneliti isi pengajaran hari ini. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran, jom kita semak dahulu objektif pembelajaran yang perlu dicapai pada hari ini. Objektif pembelajaran tajuk ini adalah seperti berikut. Pertama, pengertian nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua, hukum beriman dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketiga, dalil beriman dengan nama Allah. Keempat, perbezaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan yang terakhir, tindakan sebagai bukti keimanan kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan perkongsian dengan pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim antara nama-nama Allah yang maha indah yang termasuk dalam Asma'ul Husna. Pengertian Ar-Rahman ialah Allah maha pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya, manakala Ar-Rahim pula bererti Allah maha pengasih dan penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Seterusnya, apakah hukum beriman kepada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Hukum beriman kepada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah wajib kepada semua orang Islam. Dalil beriman kepada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim boleh dilihat kepada firman Allah dalam surah Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ayat ini mesti selalu dibaca oleh anak-anak ustaz. Allah SWT telah memberikan akal fikiran dan panca indera dan menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup kepada manusia.
Daripada penjelasan, pengertian dan dalil yang kita bincangkan, terdapat perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mari kita lihat perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, anak-anak, mari kita lihat perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ialah Allah Maha Pemurah kepada semua manusia, sama ada Islam ataupun bukan Islam. Contohnya, nikmat di dunia sahaja, seperti kekayaan, pangkat, kesihatan dan lain-lain. Manakala Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, khusus kepada orang beriman sahaja. Contohnya untuk nikmat dunia dan akhirat, seperti nikmat Islam, nikmat iman, hidayah, pahala, syurga dan lain-lain. Seterusnya, bagaimana kita ingin membuktikan dengan tindakan kita sebagai bukti keimanan kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Cuba kita lihat kepada tindakan yang boleh membuktikan keimanan kita terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman Ar-Rahim ialah: pertama, menjaga hubungan baik sesama manusia. Menjaga hubungan baik sesama manusia dengan cara saling sayang menyayangi dan menjauhi perkara yang mendatangkan pergaduhan sesama sendiri. Contohnya, menjaga silaturahim antara ahli keluarga dan masyarakat sekeliling. Kedua, mempunyai sifat belas kasihan. Setiap manusia perlu mempunyai sifat belas kasihan dengan cara membantu serta bermurah hati sesama manusia dan makhluk lain. Contohnya, banyak bersedekah untuk membantu mereka yang susah dan memberi makan kepada haiwan seperti kucing terbiar. Yang ketiga, bersyukur di atas nikmat yang dikurniakan. Dengan bersyukur, kita dapat membuktikan keimanan kita kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Contohnya, menjaga nikmat kesihatan untuk kita dapat melakukan ibadah dengan sempurna. Antara kekuatan yang kita semua dapat rasakan dalam hidup ini pastinya apabila dikurniakan kesihatan yang baik. Antara saranan aktiviti yang dapat dilakukan oleh anak-anak ustaz di rumah untuk lebih memahami tajuk ini, yang pertama, menolong ibu bapa di rumah dengan rasa kasih sayang. Yang kedua, menyiram pokok bunga di laman rumah sebagai tanda kasih sayang kepada makhluk lain. Yang ketiga, melakukan ibadah seperti membaca Al-Quran serta solat sunat. Semoga selepas pembelajaran dan perbincangan ini, anak-anak ustaz dapat menanam kecintaan kepada Allah dengan sepenuh hati, mengatasi cinta kepada selain daripadanya. Kita juga boleh mengharap kasih sayang hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, penuhkan hati dengan perasaan kasih sayang dengan sesama ahli keluarga dan masyarakat dan tidak bersikap kasar kepada sesiapa pun. Baiklah, sekian saja perkongsian dan pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini membantu murid-murid semua. Jumpa lagi di dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.